Bertemu kembali. Sementara itu, produk halal serta perkhidmatan berasaskan prinsip syariah dalam pasaran kian bertumbuh sejajar dengan pertumbuhan industri halal global yang diunjurkan mencecah 10 trilion ringgit. Kelompok pengguna kini yang kian peka terhadap produk beretika dan mampan adalah positif bagi pasaran halal. Trend ini memperlihatkan potensi buat perusahaan kecil dan sederhana PKS yang diiktiraf halal di Malaysia untuk melebarkan pasaran ke peringkat global. Saksikan rakaman temu bual saya bersama dengan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Syarimatun Mat Saleh untuk membincangkan prospek dan strategi pameran perdagangan halal MIHAS tahun ini terutama untuk PKS. Syarimatun, terima kasih kerana bersama kami. Setelah lebih dari setahun Malaysia harungi cabaran pandemik COVID-19, boleh Syari kongsikan sedikit prestasi Malaysia sebagai peneraju pasaran halal? Terima kasih Rizal dan Esrawani kerana menjemput saya untuk berceritakan tentang potensi industri halal di Malaysia. Kita sedia maklum ya, permintaan halal sedunia adalah dalam sekitar jumlahnya 3 US trilion dollars. Dan di Malaysia kita masih di peringkat 30 bilion. Jadi terlalu banyak peluang yang ada yang perlu kita terokai supaya Malaysia terus mencipta nama di pasaran global sedunia. Dan mungkin Puan ataupun Syari boleh ceritakan strategi yang telah diambil Matrid dalam membantu golongan pengeksport terutama PKS untuk terus bertahan menghadapi gangguan rantaian bekalan, evolusi pasaran, pengguna dan juga transformasi digital. Dalam masa yang sama, 30 bilion ringgit berbanding dengan 3 ataupun 2 trilion dolar Amerika tersebut, peluang tersebut. Di manakah gapnya dan juga bagaimanakah PKS boleh kurangkan gap tersebut? Kita sedia maklum ada lebih 200,000 PKS itu yang berdaftar ya, yang terlibat dalam industri halal dan mungkin angka tu lebih banyak lagi. Oleh itu memang ramai PKS yang terlibat dalam industri ini. Pada masa yang sama, pandemik ini telah membawa satu keadaan yang mana kita tidak boleh bersemuka dengan pedagang luar. Kita tidak boleh mengadakan lawatan perdagangan, kita tidak boleh membuat pameran besar-besaran yang mana pihak pembeli dan pengeksport boleh bersemuka seperti yang kita buat pada tahun-tahun lepas. Oleh itu kita telah ambil pendekatan untuk membawa pameran MIHAS ke platform digital. So pada tahun ini iaitu edisi yang ke-17 MIHAS ini diadakan, kita adakan 100% secara maya atas talian. So ini adalah satu strategi untuk Matrid memastikan ada kesinambungan untuk pengeksport kita dapat terus bersemuka dengan pembeli di luar negara. Dan kita juga lakukan ini bukan saja untuk MIHAS ya, mulai daripada tahun lepas lagi kita telah mengadakan acara e-BizMatch iaitu B2B meeting yang dilaksanakan secara atas talian. Dah lebih 1,000 mesyuarat contohnya dalam pada tahun 2020 yang kita laksanakan sepanjang pandemik ini. Dengan kekangan ini kita adakan perjumpaan secara atas talian. Dan bagaimana hasilnya daripada perjumpaan atas talian tersebut? Adakah tentunya ada kekurangan berbanding dengan perjumpaan secara bersemuka kan? Tetapi bagaimana hasilnya perjumpaan di atas talian tersebut dan apa yang dapat diperbaiki untuk MIHAS pada tahun ini, Puan? Sudah tentunya hasilnya sangat memberansangkan sebab kalau kita boleh bayangkan ya, Matrid ada 46 pejabat di luar negara dan kesemua pejabat ini telah mengemukakan pertanyaan perdagangan, the trade leads yang apa yang dikendaki oleh pengimport luar di sana, kita telah match atau kita padankan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh pengeluar di Malaysia. Dan kita faham antara kekangan yang dikenal pasti adalah mengenai maklumat pasaran. Oleh itu kita adakan juga sepanjang MIHAS ini apa yang kita panggil knowledge hub. Yang mana dalam knowledge hub ini ada beberapa knowledge sharing session untuk kita ketengahkan maklumat-maklumat tentang peluang pasaran, apa peluang halal di Amerika, di Europe, di
Asia Tengah, di Middle East, di negara-negara maju, Eropah dan sebagainya. Dan kita juga ketengahkan beberapa untuk kita maintain inclusiveness ya dari segi aspek wanita. Bagaimana wanita boleh menerajui memperkasakan perniagaan halal mereka. Begitu juga apakah pendapat mengenai golongan muda, sebab kita sedia maklum populasi negara-negara Islam semakin muda, dia younger generation. Oleh itu apa yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk atau services halal ini perlu disesuaikan ikut permintaan peringkat generasi muda. Dan kita boleh sebagai contoh ya, halal bukan saja makanan dan minuman, mungkin itu persepsi umum, tapi sebenarnya dia termasuk media dan recreation, dia termasuk creative content contohnya ya. Kita ada banyak syarikat Malaysia yang berupaya dalam mengeluarkan produk animasi dengan penceritaan yang mempunyai pengajaran yang Islamik ya, sebagai contoh Omar dan Hana contohnya oleh Digital Durian dan banyak lagi ya. Jadi produk-produk sebegini, konten sebegini boleh diketengahkan. Dan ini adalah antara services dalam halal yang perlu kita tingkatkan. Dan juga kalau kita bercakap mengenai generasi muda, mengenai fashion, ya, produk-produk modest fashion atau pakaian santun yang mana banyak generasi muda terlibat dan memasarkan produk mereka di atas talian secara e-commerce. So e-commerce, modest fashion, ini semua adalah antara sektor-sektor tengahkan. Ada 12 segmen yang kita tunjulkan. Bercakap berkenaan dengan wakil matrik di luar negara ya, tentunya mereka juga melakukan promosi untuk MIHAS. Ramaikah atau banyakkah syarikat-syarikat asing yang menyertai MIHAS tahun ini melihat kepada ia dilakukan di atas talian, lebih mudah untuk mereka sertai, tak perlu mereka terbang ke Malaysia? Adakah ini juga kebaikan dan apakah fokus mereka untuk MIHAS? Apa yang mereka cari pada tahun ini? Tepat sekali Rizal, sebab pada tahun ini participation daripada luar negara mencapai 52%. Sebab mereka merasa senanglah, dia tak perlu datang ke Malaysia dan kita pada tahun ini dapat participation daripada 42 negara luar. So kalau dengan kita boleh lihat ya, umpamanya daripada Amerika Latin, dan peserta daripada Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, daripada Europe, di Netherlands, Germany, Hungary, UK, even negara-negara yang jarang kita dapatkan pembeli, contohnya Trinidad Tobago, Bosnia Herzegovina, Guatemala, daripada Tunisia, daripada Kosovo, daripada Poland, daripada South Africa. Dengan adanya pameran ini diadakan secara atas talian, ia memungkinkan pengimport daripada negara-negara ini masuk dan juga participate dan membuka booth masing-masing. So mungkin ada yang mengeksport sebab mereka juga melihat pasaran di Malaysia dan ASEAN sebagai salah satu cara untuk mereka mengembang luaskan pasaran produk mereka. Mereka juga adalah traders ataupun pedagang yang juga mengimport. So kita adakan seperti yang saya maklumkan tadi, 52% adalah exhibitor daripada luar negara. 52% ya. Tentunya ini menarik dan juga ini adalah peluang untuk PKS tempatan memasarkan dan menjual produk mereka. Bercakap berkenaan dengan PKS tempatan ya, apakah penambahbaikan, pengukuhan kepada PKS tempatan dilakukan untuk mempersiapkan mereka untuk menyertai MIHAS ini? Kerana MIHAS ini di atas talian, jadi dia punya playing field tu kira terbuka untuk semua berbanding daripada booth-booth yang dilakukan sebelum ini kan Puan. Jadi bagaimana untuk mempersiapkan dan mengukuhkan penjenamaan PKS ini Puan? Okey, kita even perluaskan bantuan atau sokongan kita. Contohnya kita memang telah lama menawarkan satu insentif yang dipanggil Market Development Grant.
So melalui grant ini sekarang bukan sahaja terhad untuk penyertaan dalam pameran yang face to face, tetapi ia juga boleh dimanfaatkan untuk penyertaan di dalam pameran secara maya. Dan kita juga banyak expand kita punya scope dalam MDG ni supaya membolehkan syarikat-syarikat ini membuat contohnya penghantaran logistik. Ada beberapa kekangan yang memang ketara yang perlu kos-kos yang perlu dikeluarkan oleh PKS. Jadi semua ini telah diambil kira dan kami perluaskan skop dalam insentif MDG. Begitu juga mengenai e-trade, iaitu satu insentif yang Matrix tawarkan kepada syarikat-syarikat Malaysia yang berkecimpung dalam e-commerce rentas sempadan. Mereka sekarang boleh menyertai mana-mana platform e-commerce antarabangsa yang dia mesti boleh merentas sempadan. Platform yang boleh merentas sempadan, mereka boleh dapat insentif, dan selain itu mereka juga boleh mendapatkan digital marketing cost untuk dibiayai atau diklaim balik melalui e-trade ini. So ini adalah satu antara cara Matrix untuk mempersiapkan syarikat kita, sebab mereka perlu ketengahkan branding mereka supaya mereka lebih dikenali, sebab di alam maya kalau brand kita tidak dikenali dan the brand recall tidak tinggi, agak sukar untuk pengimport mengenali atau consumer untuk memahami apa value proposition atau apa kelebihan produk yang ditawarkan. Jadi ini antara usaha Matrix lah untuk sentiasa memperkasakan PKS kita untuk merebut peluang dalam industri halal. Okey. Puan Syari ataupun Syari, mari kita lihat antara pameran-pameran yang dijangka menonjol di MIHAS tahun ini. Mungkin Syari boleh berikan 3 segmen yang menarik untuk diperhatikan dalam MIHAS tahun ini daripada PKS Malaysia, dan juga mungkin 3 segmen menarik daripada PKS ataupun daripada usahawan di luar negara. Saya tahu satu ketika dahulu ada segmen makeup ataupun barangan kecantikan daripada Korea yang banyak dibawa kepada MIHAS tersebut. Tahun ini 3 segmen untuk PKS tempatan dan juga 3 segmen untuk usahawan luar negara. Apa yang Syari nantikan dan juga teruja untuk lihat? Okey, semestinya seperti yang Rizal sebut tadi, kosmetik dan personal care, produk penjagaan diri ini memang yang dekat di hati dan bagi consumer yang dia prihatin tentang apa ingredient yang masuk dalam sesuatu produk itu. Segmen ini adalah sangat menarik. Segmen modest fashion, pakaian yang lebih berbentuk muslimah atau actually tak semestinya untuk muslimah saja, tapi lebih sopan, pakaian santun. Dan juga yang saya nyatakan seperti e-commerce dan media. Okey. Dan adakah unjuran nilai jualan ataupun nilai urusan dagangan daripada MIHAS untuk tahun ini? Apakah sasaran tersebut? Kalau pada tahun-tahun sebelum ini yang mana kita ada pameran yang face to face, kita telah menjana pada 2019 1.6 bilion. Kita rasa untuk mencapai setanding dengan itu mungkin agak sukar, tapi kita punya target masih lagi sekitar 1 bilion. Apa yang kita lakukan ialah selalunya kita akan ada sesi pemadanan perniagaan sehari sebelum pameran dibuka. Apa yang kita panggil International Sourcing Program. Pada tahun ini kita mulakan program itu seawal April. Kita telah mendapat satu jangkaan nilai potensi yang sangat tinggi daripada jualan tersebutlah. Tapi saya kira saya tak nak maklumkan lagi, tapi ia telah melangkaui jangkauan kami daripada program NSP yang dilaksanakan daripada April hingga September tu. Kita dah dapat melebihi jangkaan kami. KPI kami adalah 500 juta, kita dah melebihi angka itu. Jadi dengan terbukanya pameran MIHAS secara maya pada 9 hingga 31 Disember, kita jangka 4 hari yang pertama ini adalah waktu peak yang mana kita susun berbagai program termasuk
knowledge sharing, termasuk MIHAS Connect yang meneruskan usaha business matching, pemadanan perniagaan antara syarikat Malaysia dengan pembeli di luar negara. So kita optimistik. Dan terakhir sekali Syari, komposisi pelawat yang dijangka peserta dan peserta pameran yang menyertai MIHAS tahun ini, kita telah bincangkan tentang perkara tersebut. Komposisi pelawat dan juga di manakah komuniti boleh dapatkan maklumat lanjut tentang MIHAS 2021? Adakah mereka boleh lawat juga booth-booth di atas talian ini? Di mana mereka boleh lakukan semua ini? Ya, dia bukan saja terbuka untuk traders ataupun pembeli daripada sesuatu bisnes. Ya. Dia juga terbuka untuk general, untuk rakyat Malaysia memahami dan menikmati, menghayati apa yang boleh diketengahkan dalam MIHAS ni, dan mereka cuma perlu pergi ke MIHAS virtual.com.my di mana pameran ini dilaksanakan. Kalau sebagai pengunjung awam, dia boleh daftar sebagai pengunjung awam. Dan kalau pembeli, sudah semestinya kami melalui pejabat luar negara dan juga kita mengalu-alukan pembeli dan pengeksport yang lain yang berada di Malaysia untuk turut hadir dalam pameran ini. So sangat menarik ya, sebab kita punya business matching ini menggunakan teknologi AI, artificial intelligence, supaya the matching is lebih tepat ya, supaya kita dapat memadankan permintaan dengan supply dengan lebih baik sekali. Terima kasih Puan Syari Matun membincangkan berkenaan dengan MIHAS tahun ini dan juga usaha Matrade untuk meningkatkan lagi ekspor dan juga potensi produk dan juga perkhidmatan halal di Malaysia ke pasaran dunia di tengah pandemik ini. Terima kasih dan kita akan kembali selepas ini.